Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Hari yang baru 29 Julai 2021, hari Khamis, bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John, semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga MyTV. Dan di Facebook. Saya selalu lupa lah Facebook. Jangan lupa ya, John. Jess, selamat pagi Jess. Apa khabar Jess? Selamat pagi, khabar baik John. Lama tak tengok John kan? Macam lama kan? Lama sebab minggu lepas saya escape lah. Bukan escape. Adalah sesuatu yang berlaku yang saya tak boleh elakkan. Jadi baru minggu ni mula kerja balik. Welcome back. Thank you. Jadi Jess, pada pagi ni topik menarik yang akan kita kupaskan pada pagi ini. Yang pertama mengenai kempen kesedaran kewangan Sarawak, Virtual Sarawak Financial Awareness, VIS FA, kempen oleh Bank Negara Malaysia, dan juga yang kedua nanti kita akan bersama di slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Jadi tanpa melengahkan masa kita perkenalkanlah tetamu kita yang pertama. Jadi untuk pagi ini kita akan bersama dengan Encik Muhammad Imran Muhammad Din, Ketua Pejabat Bank Negara Malaysia Kuching, yang akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai kempen ini. Jadi kita ucapkan selamat datang dan selamat pagi Cik Muhammad Imran. Selamat pagi, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datanglah ke Sejahtera Asia. Selamat datang ke TVS. Jadi sebagai permulaan, boleh kongsikan ataupun terangkan mengenai kempen kesedaran kewangan Sarawak VISFA ini? Ya, terima kasih John dan juga Jess atas kesediaan menjemput Bank Negara dan juga Sekretariat VISPA 2021. Sebenarnya kempen kesedaran keuangan Sarawak ini dengan kata singkatannya VISPA, Virtual Sarawak Financial Awareness Campaign, ini merupakan satu program inisiatif advokasi sebenarnya. Advokasi yang dibuat atas landasan kolaborasi strategik di antara pihak Bank Negara Malaysia bersama-sama dengan 20 agensi kerajaan di peringkat states, di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan federal. Bersama-sama juga dengan institusi keuangan di Sarawak, persatuan industri dan juga entiti swasta. Ini adalah kolaborasi strategik yang telah kita laksanakan dan telah kita cipta untuk kita adakan VISPA 2021 ini. Objektif utama kempen kita ini sebenarnya adalah untuk memberikan ataupun meningkatkan tahap kesedaran para pengguna keuangan berkenaan dengan bagaimana untuk menguruskan keuangan individu masing-masing dengan lebih bijak, dan juga dalam erti kata lain kita ingin memfokuskan bagaimana mereka pengguna ini boleh celik keuangan, celik wang ini yang penting. Faham. Untuk mereka mengetahui juga berkenaan dengan hak-hak mereka sebagai pengguna, memberikan juga penerangan berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku di masyarakat kita. Khususnya dalam keadaan pandemik sekarang ini, berbagai isu yang kita dengar dan sebagainya. Dan kita ingin memberikan sedikit perkongsian pendedahan untuk mereka ataupun pengunjung pendengar mendapat dipanggil financial well-being mereka itu lebih baiklah. Dengan dengan menyertai program ini. Itu adalah antara program-program dan juga objektif yang kita laksanakan, dan ini juga adalah salah satu daripada program yang pertama dan julung-julung kalinya kita buat di Sarawak. Yang paling bagusnya sekali, kita buat ini di platform virtual dan semua orang boleh menyertai program kita ini. Program kita akan berlangsung dalam masa 3 bulan. Panjang ni, 3 bulan. Tetapi setiap bulan itu ada tema-tema tertentu yang akan kita ketengahkan dan akan kita bincangkan. Antaranya dalam bulan Ogos mungkin kita akan, bulan Ogos kita akan memfokuskan atau bertemakan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna keuangan. Itu penting. Dan pada bulan Septembernya berkenaan dengan urus keuangan anda dengan bijak, dan yang pada bulan Oktobernya berkenaan dengan jenayah keuangan. Jadi dia setiap bulan akan berlainan tema. Akan ada tema berlainan. Dan itu semua berkaitan dengan pengurusan kewangan, financial literacy lah untuk para pengguna. Jadi kita nak tahu juga, mungkin boleh kongsikan konsep kempen ini. Apakah intipatinya?
Konsep kita pada Wispa 2021 ini lebih kepada macam mana saya nyatakan tadi, advocacy campaign ataupun public education series yang akan menyediakan pelbagai siri-siri perkongsian. Contohnya macam kita akan ada pocket talk, perkongsian pandangan dan beberapa forum-forum yang akan disertai oleh tenaga ataupun speaker-speakers kita daripada agensi-agensi kolaborasi kita. Dan dalam ruang lingkup perkongsian pocket talk itu kita akan dalam tempoh masa 1 jam mungkin paling tinggi, paling besar, paling lama. Dan mungkin forum lebih panjang sebab ada 2-3 atau 3-4 orang panelis. Kita akan mungkin dalam 1 jam setengah ataupun 2 jam begitu. Termasuk juga dengan Q&A lah. Dan pada bulan Ogos sebenarnya saya nak memfokuskan serba sedikit berkenaan dengan intipati tadi. Intipati programnya Ogosnya berkenaan dengan hak dan tanggungjawab pengguna yang mana pihak kolaborasi kita Bank Negara. Kita akan ada juga daripada rakan-rakan kita daripada KPDN HEP. Kita akan ada juga rakan kita daripada Ombudsman Perkhidmatan Kewangan ataupun OFS. Saya rasa tak ramai orang tahu berkenaan dengan OFS ini. Saya pun kita akan pertama kali dengar ni. Itulah. OFS. Lepas tu kita ada yang kita biasa dengar setiap tahun LHDN. Kita tahu. Lepas tu kita akan ada rakan-rakan daripada persatuan-persatuan industri. Contohnya macam MTA, Malaysian Takaful Association, Liam, Persatuan Insurans Hayat Malaysia dan juga Persatuan Insurans Am Malaysia ataupun PIAM. Dan fokus kita pada highlight kita pada kali ini Wispa 2021 ini kita ada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Macam pelik kan? Kenapa pula ada macam mana bomba berkaitan dengan kewangan ni? Kalau kita nak bercerita berkenaan dengan KPDN HEP, dia akan lebih memfokuskan kepada jurisdiction KPDN HEP berkenaan dengan Tribunal Tuntutan Pengguna. Especially sekarang ini hak pengguna. Sekarang ini kan online semua. Kita beli barang, kadang-kadang ada tak sampai, bayar pun tidak bayar tapi barang tak sampai. Bagaimana kita nak mengetahui hak-hak kita? Bagi Liam, PIAM dan juga MTA ini, dia akan lebih memfokuskan kepada kepentingan insurans dan takaful. Dalam waktu sekarang ini pandemik dan sebagainya, apa itu insurans dan kepentingannya. Dan kita akan highlightkan juga produk bukan terkini, produk yang sudah ada dan kita membawa juga agenda kerajaan dalam untuk menyediakan micro insurance ini. Dan produk yang kita akan explain ataupun terangkan adalah berkenaan dengan perlindungan tenang. Pernah dengar tak perlindungan tenang? Perlindungan tenang. Kalau tak pernah dengar, protection. dia lebih kepada orang kata micro insurance yang memberikan perlindungan yang baik kepada especially kepada golongan-golongan B40. Dan dia akan rentas orang kata spektrum. Tak kiralah siapa. Dan bagi program perlindungan tenang ini dia selaras dengan dasar kerajaan kita adalah untuk try to cover insurance of everybody dekat Malaysia ini dengan affordable, murah, cepat dan senang. Itu sebenarnya adalah perlindungan tenang. Dan pada tahun 2021 ini kerajaan juga telah memberikan orang kata insentif voucher RM50 untuk kita enroll dalam perlindungan tenang ini. Dan kita akan berikan juga penerangan berkenaan dengan perkara ini. Dan John, saya pasti ramai sekarang ini memang akan berdepan dengan isu kewangan. Jadi ini adalah salah satu kempen yang sangat-sangat berguna kepada orang ramai. Dan juga mengenai JPBM tadi, kita tahu bahawa penyediaan insurans itu sangat penting. Lebih-lebih lagi berdepan dengan bencana, pasti mereka tak tahu apa yang akan dilakukan seterusnya. Jadi selepas ini kita nak tahu bagaimana pula dengan tema pada bulan September. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan topik kita agak menarik iaitu membincangkan mengenai kempen Maya Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA bersama dengan Encik Muhammad Irman Haji Muhammad Din, Ketua Bank Negara Malaysia Kuching. Jadi sekarang ini John, tadi kita dah membincangkan mengenai apakah tema bulan Ogos tadi. Betul. Dan yang ini kita nak tahu bahawa tema pada bulan September adalah mengenai urus kewangan anda dengan bijak. Betul. Jadi kita nak tahu tadi seperti yang kita bincangkan pada untuk bulan Ogos tadi, aktivitinya adalah memang ada berbincangkan mengenai JPBM Insurance, JPBM dan juga KWS, PLHDN dan sebagainya. Bagaimana pula dengan intipati untuk September ini? Untuk September kita akan lebih menjurus kepada urus kewangan anda dengan bijak. Dalam rakan kolaborasi kita pada bulan September ini, kita akan memberikan peluang ataupun program ini bulan September ini akan diterajui oleh AKPK. AKPK adalah agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Kalau kita pernah dengar sekarang ini dalam era moratorium dan sebagainya, pandemik ini, AKPK ini telah banyak diberikan orang kata apa pendedahan. Dan pada bulan September ini kita akan lebih menjurus kepada peranan bagaimana kita nak menguruskan keuangan kita dengan lebih baik. Prudent financial management. Dan kita juga akan membariskan jabatan insolvensi, JIM, KWSP, Amanah Raya, MDEC, PayNet, ABM dan sebagainya untuk sama-sama memberikan pendedahan bagaimanakah peluang dan juga end-to-end solution daripada penguruskan kewangan sampailah kepada retirement, investment dan sebagainya. Sebab itu pada bulan September ini dia akan lebih kepada bercerita berkenaan dengan macam mana kita nak uruskan kewangan kita dengan lebih baik. Dan yang paling special juga pada bulan September ni, selain daripada bulan Ogos, kita ada bomba. Bomba akan cerita berkenaan dengan kepentingan fire insurance. Dekat kampung kita biasa dengar kan, terbakar hari itu dekat sini yang kita dengar. Macam mana kita nak mengelakkan perkara itu berlaku dan apa protection yang boleh kita buat. Itu Jabatan Bomba akan ceritakan. Dan pada bulan September kita ada satu special features daripada LPPKN. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara yang akan cerita berkenaan dengan apa? Pengurusan emosi. 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 Ya betul. Kalau ada berdepan dengan sesuatu bencana pasti ada efek dengan emosi. Akan ada efek. Kalau kita ada kekangan keuangan, kita akan ada emosi. Macam kita lah kalau tak ada duit kan, ada emosi. Nak tengok nak beli ni tak boleh, stres. Macam mana kita nak menguruskan emosi kita dalam waktu pandemik. Sebab itu ada orang kata apa segmen-segmen yang kita letakkan khusus untuk perkara tersebut. Kalau kita bincang berkenaan dengan pengurusan keuangan yang mantap, emosi kita juga perlu kita mantapkan. Betul tak? Betul. Kalau tidak, macam-macam cerita nanti akan ada. Bendera merah lah, bendera putih lah, macam-macam cerita kan. Sebab itu kita kena uruskan dan kita perlu bantu masyarakat kita dengan lebih baik. Dan pada bulan Oktober pula, dia akan lebih kepada jenayah keuangan, isu-isu semasa. Pernah dengar kan isu berkenaan dengan mark scam, penyelewengan wang dan sebagainya. Dan kita pada bulan Oktober kita akan bariskan Security Commission. Kita akan bariskan juga polis, PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan juga Cyber Security. Yang mana untuk SC dia akan lebih cerita berkenaan dengan biasa dengar cryptocurrency tak? Bitcoin lah, macam-macam coin lah yang ada. Dan persoalan-persoalan ini akan kita kupas oleh pihak yang berwajib lah. SC adalah orang kata regulators yang melihat kepada perkara ini. Dan kita akan juga tengok berkenaan dengan cerita pasal bank negara sedikit. Bagaimana ke bank negara jurisdiction kita menguruskan jenayah kewangan ini. Bukan semua benda berkenaan dengan financial loss yang berlaku semua pergi ke bank negara, bukan. Kita hanya ada dua segmen, IDT ataupun illegal deposit taking dan juga illegal forex untuk kita explain dan berikan pencerahan kepada masyarakat. Dan yang terakhirnya berkenaan dengan cyber security. Pernah dengar kan scam, phishing lah, bukan phishing ni, phishing lain. Itu kita online phishing. Dia akan cerita berkenaan dengan perkara itu dan kita akan bariskan cyber security SKMM untuk bantu kita untuk beri penerangan. Faham. Itu. Jadi itu sangat menyeluruh. Coverage.
forum ini yang online ini. Ya. Jadi itulah. Kempen ini sebenarnya John bertujuan untuk memberi kesedaran sebenarnya mengenai isu-isu semasa berkaitan dengan perkhidmatan kewangan dan kesejahteraan pengguna secara menyeluruh. Mungkin boleh dikongsikan apa pencapaian yang diharapkan pada akhir kempen ini kelak? Sebenarnya pencapaian yang kita harapkan, we envisage that people ataupun rakyat Sarawak khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya akan mendapat orang kata advokasi kewangan dan juga pendedahan dengan lebih baik. Sebab dalam suasana pandemik ini, Bank Negara dan juga rakan-rakan strategik kita ini tidak boleh pergi turun ke padang sangat. Ya, betul. Sebab dulunya kita banyak itu turun ke padang, kita memberi penerangan, ceramah, engagement dengan pelanggan dan juga dengan rakyat. Tapi sekarang ini face to face kita tidak boleh pergi lagi dah. Betul. Kita norma baru dan kita pergi beralih kepada kita raikan digitalisation ini dengan kita convert dia jadi pada platform face to face kepada yang maya. Yes. Dan kita berharap agar kempen ini dalam satu platform yang besar, yang ramai ni tak pernah orang buat lagi kempen yang begini, ada 20 agensi lebih dengan swastanya dengan kerajaannya bergabung dalam kempen maya untuk berikan pendedahan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita akan jadi masyarakat yang sejahtera. Yes. Bukan sahaja kita berada di sejahtera Asia, kita nak juga Sarawak menjadi negeri yang sejahtera dari segi financial well-beingnya, dan juga Malaysia menjadi negara yang lebih orang kata well-being rakyatnya lebih baik dengan adanya pendedahan begini. Yang lebih tahu. Mengenai pengetahuan mengenai kewangan dan sebagainya. Hashtag lah kita guna hashtag smart and prudent, SAP. Maknanya kita perlu bijak dan kita perlu cermat. Kita perlu smart and kita perlu prudent. Itu sebenarnya hasrat kita lah. Sebab ini bukannya kerja daripada Bank Negara sahaja. Ini adalah orang kata collaboration effort daripada semua agensi yang kita gabung jalinkan mandat-mandat mereka ini untuk kita bawa bersama-sama dekat kepada rakyat. Itu sebenarnya. Okey, dan kita tahu juga, mungkin boleh kongsikan macam mana ataupun langkah untuk mereka menyertai ataupun mendaftar untuk menyertai kempen ini. Era digitalisasi kita ini, kita biasa dengan social media. Yes, betul. Kita telah establish 2 platform khas, Facebook kita dengan kita orang panggil search Virtual Sarawak Financial Awareness ataupun VISPA 2021, dan satu lagi Instagram kita @VISPA Official. Kedua-dua platform social media ini dibuka 24 jam dan mereka ataupun orang-orang yang berminat boleh klik saja untuk mendaftar dan mendapat link untuk pergi kepada program kita. Program kita ini adalah program percuma, webinar percuma. 100% end to end, tidak ada apa-apa bayaran, tidak ada apa-apa pun. Percuma ya John? Percuma. Sebab ini kalau kita nak dapatkan financial talk dan sebagainya perlu bayar. Sekarang ini kita bagikan secara FOC. Betul. Percuma. Dan anda boleh berdaftar bersama-sama dengan kempen kita ini, raikan kempen kita ini sebab ini adalah produk kita, produk Sarawak, dan kita perlu bantu kita sama-sama untuk sebar luaskan. Betul. Yang pastinya memang ada hadiah-hadiah yang menarik. Ada, insya-Allah. Kalau program tidak ada hadiah-hadiah macam kurang sikitlah. Kurang menyeronokkan. Dan kita berjaya juga mendapatkan ataupun cuba menengahkan orang kata sedikit hadiah-hadiah, quizzes dan sebagainya. Kita ada dalam hadiah lebih daripada RM10,000 untuk dimenangi dalam berbagai bentuk, dalam vouchernya, shopping voucher, kupon, top up Sarawak Pay kita ada dan sebagainya. Menarik. Menarik. Perlu masuk, dengar, jawab saja kuis-kuis ada yang ni kita nak wujudkan orang kata interaction sedikit dan akan dapat hadiah insya-Allah. Jadi kepada yang nak mendaftar, silalah daftarkan diri anda. Semuanya percuma. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kali pertamanya berlangsung yang dilakukan di Sarawak. Julung kalinya. Dan ia dilakukan secara online. Jadi anda boleh berada di mana saja dan menyertai program ini. VISPA 2021. Mungkin Encik Muhammad Imran ada pesanan yang ingin disampaikan kepada orang awam yang telah menonton. Terima kasih. Pesanan saya amat mudah untuk tuan-tuan lebih
ada kesedaran keuangan ini sertai kami di Vispa 2021 dan kita akan bantu tuan-tuan atau puan-puan para pengunjung kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita bukan hanya daripada aspek perspektif keuangan, malah akan bentuk kesejahteraan secara keseluruhannya. Dan pengetahuan dan celik keuangan ini adalah life skill knowledge sebenarnya. Semua orang perlu ada tahu. Bukan sahaja dari peringkat orang tua. Dia macam survival skills. Survival tools untuk kita. Sebab itu semua orang perlu tahu dan kita perlu mengembangkan pengetahuan kita ini. Dan dalam era pandemik COVID kita ini, kita tidak harus berhenti daripada belajar, mendapat ilmu, perkongsian baru dan sebagainya. Dan saya rasa perkongsian sekarang ini berada di hujung jari. Betul. Kita perlu hanya klik saja, daftar saja, hari-hari tengok Facebook, Instagram dan sebagainya. Apa salahnya kalau kita tekan, dengar. Setejam, tak lama pun untuk kita dapatkan ilmu yang berkesan, bermanfaat ini. Selamat bertemu di Vispa 2021. Terima kasih TBS atas ruang dan peluang. Terima kasih Sama-sama. juga yang kena sudi bersama dengan kita. Jadi boleh sekali lagi saya nak wawarkan, boleh saja ke Facebook Virtual Sarawak Financial Awareness Campaign Vispa 2021 ataupun dekat Instagram Vispa Official dan daftarkanlah diri anda untuk menyertai kempen ataupun program ini untuk kita lebih mengetahui lebih mengenai pengurusan kewangan. Dan saya rasa saya memang perlu daftar juga, John. Perlu. Boleh saja. Sambil baring pun boleh juga serta. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita dan seterusnya, John, kita akan menceritakan kupasan-kupasan isu semasa nanti. Betul. Jadi kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja buka televisyen, selamat pagilah kami ucapkan kepada anda. Dan kita juga bersiaran langsung di Facebook TVS dan juga Sejahtera Asia. Jadi bolehlah berkomen dekat situ dan boleh kongsikan siaran langsung kita di Facebook. Ya, baik, tadi kita dah pun bersama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Irman Haji Muhammad Din, Ketua Bank Negara Malaysia Bahagian Kuching, Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia. Jadi dah pun membincangkan mengenai kempen Maya Kesedaran Kewangan Sarawak Vispa 2021. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada tetamu kita. Dan untuk di segmen ini kita akan kongsikan antara berita-berita ringkas lah yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan semestinya sekarang ni Jess, musim Olimpik. Betul, musim Olimpik. Musim sukan. Jadi kita kongsi berita-berita sukan Olimpik dan memberi update ataupun perkembangan kontingen Malaysia di Tokyo 2020. Baik, semalam merupakan antara hari yang terbaik ataupun hari berita baiklah untuk rakyat Malaysia apabila yang pertama, Khairul Anwar Mohamad menempah slot ke pusingan 16 acara recurve lelaki apabila mengatasi wakil Finland Wikström dan wakil China Wang Dapeng semalam. Jadi dia merupakan seorang pemanah negara lah dan actually kalau Jess ada menonton semalam, dia agak dramatik dalam saingan shoot off.
Sebab shoot off ni dia kena main satu orang hit satu, seorang hit satu, seorang hit satu, seorang memanah satu. Ada suspend lah rasa tu. Jadi Khairul Anwar lakukan satu tugas yang sangat baik semalam bagi saya, dan kita ucapkan tahniah atas kemenangan beliau semalam. Tapi ini masih di peringkat awal. Jadi beliau akan mara lagi ke peringkat seterusnya, mara ke 8 menempah slot pusingan 8. Jadi kita doakan yang terbaik untuk kontingen Malaysia, untuk Khairul Anwar. Semoga terus sampai ke final dan bolehlah memenangi pingat untuk Malaysia. Dan semalam juga berita yang baik mengenai jaguh perseorangan lelaki negara Lee Zijia. Mara ke pusingan 16 pemain terbaik setelah mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas membenam pemain Perancis semalam. Levedes 21-17, 21-5 pada aksi terakhir peringkat kumpulan semalam. Menang juga. Jess sempat tengok semalam? Tak sempat lagi John, tapi nanti kita akan review lah. Jadi itulah, selepas ini Lee Zijia akan bertemu dengan juara Rio Olimpik 2016, pemenang pingat emas di Sukan Temasya Olimpik yang lepas, iaitu Chen Long dari China. Jadi sekali lagi lawan kuat tu China. Lawan kuat. Dia juga defending champion lah, pemenang pingat emas di Olimpik yang lepas. Tapi apa-apa pun kita percaya bahawa Lee Zijia boleh lakukannya, dan kita doakan agar Lee Zijia juga bolehlah menang sehingga ke peringkat seterusnya, sehinggalah ke final dan mungkin memenangi menang pingat untuk negara Malaysia di Sukan Olimpik. Tak kisahlah pingat emas ke gangsa ke perak, tapi kita harapkan yang baik-baik. Kalau emas, of course lah kita nak emas, tapi kita tak kisah menang atau kalah ada pertandingan, kita akan sentiasa menyokong pasukan Malaysia di Sukan Olimpik Malaysia Tokyo boleh. 2020. Baik, seterusnya John. John rasa agak-agaknya bila kita boleh travel ya John? Bila boleh melancong? Bila boleh melancong? Lambat lagi. Tapi John, ni ada berita gembira di mana Air Asia Group berhad akan membentangkan kertas cadangannya mengenai usaha untuk memulakan semula industri pelancongan kepada Jawatankuasa Majlis Pemilihan Negara MPN. Jadi kata Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Tony Fernandez. Jadi Air Asia akan kemuka syur pemulihan industri pelancongan. Sektor pelancongan, kesenian dan kebudayaan kita tahu adalah antara sektor yang paling terjejas akibat pandemik COVID-19. Betul. Agak-agaknya apa syur pemulihan yang akan dibuat ya? Kok ada diskaun ke? Ada package travel murah ke kan John? Tapi masalahnya kalau ada package ni pun kalau kerajaan tak benarkan lagi kita untuk merentas, kalau kes COVID-19 lagi masih tinggi, tak boleh juga kita nak ke mana. Ya, kata producer kita tapi kita doa yang baik-baiklah. Sebab saya sangat merindu. Tahu John memang kaki travel. Yes. Okay, kalau dibenarkan untuk melancong ataupun kita cakap dalam Malaysia sajalah. Mana Jess nak pergi dulu? Langkawi. Pergi mana? Langkawi. Ya betul. Nak freshkan sikitlah diri ni ya. Kan? Jadi tapi kita haraplah perlahan buka industri penting sebegini, kerana kita tahu ekonomi negara juga bergantung kepada aktiviti seperti ini John. Betul. Jadi kita doa dan harapkan agar penularan COVID-19 di Malaysia makin menurun dan kadar vaksinasi makin meningkat, dan sekarang pun sebenarnya kadar vaksinasi di Malaysia antara yang terbaik di dunia. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada Jawatankuasa Jaminan Khas Akses Vaksin COVID-19 yang di bawah pimpinan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Jadi tahniah, dan teruskan lagi meningkatkan lagi kadar vaksinasi dekat Malaysia ni. Kalau cepat-cepat travel, cepat-cepatlah kena vaksinkan diri kan John. Betul. Bercakap pasal COVID-19 ni John, kita tahu bahawa seorang artis penyanyi lah kita katakan, Siti Sarah Syuib dan 3 anaknya positif COVID-19. Pasangan selebriti popular Siti Sarah dan suaminya Syuib Sepahtu serta 3 cahaya mata disahkan positif COVID hari yang semalam. Dan berita duka itu dimaklumkan penyanyi lagu Semakin itu menerusi laman Instagramnya. Siti Sarah dan keluarga menjalani ujian saringan COVID-19 selepas pembantu rumah disahkan dijangkiti pandemik berkenaan pada Ahad lalu. Dan Siti Sarah yang kini hamil 7 bulan tidak dapat menyembunyikan kerisauan terhadap bayi dalam kandungannya. Dia tengah pregnant sekarang ni John. Kita harapkan bahawa apa yang berlaku sekarang ni, kita harapkan dia masih dalam keadaan selamat, keluarga pun masih lagi boleh menempuhi penyakit seperti ini. Kita harapkan selepas ni sihat-sihat saja. Yang penting kuarantinkan diri itu. Betul. Kita harap dia tak adalah dalam kategori ataupun risiko yang tinggi. Kalau positif COVID tapi masih okey, semua masih boleh sihat lagi, kita doa yang terbaiklah. Semoga urusan dipermudahkan untuk Siti Sarah Syuib sekeluarga.
Seterusnya mungkin ada perkongsian lagi Jess nak kongsikan? Okey, kongsikan seterusnya adalah mengenai semalam Tula dekat media sosial. Saya tengok ramai yang post dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter dan sebagainya. Marah, semua marah. Mengenai mungkin Jess boleh ulaskan. Okey, adalah seseorang ni, kita tak nak mention lah, tapi someone ni dia boleh marah dan ungkit kesilapan masa lalu seseorang. Dan orang tersebut merupakan seorang yang lebih tua. Betul, warga emas, emas. kita boleh katakan. Tapi cara dia tu, dia nak sampaikan bantuan. Dia memang sampaikan bantuan, John. Tapi cara dia tu, cara yang tidak betul. Dia boleh ungkit lagi kesilapan masa lalu, sampaikan seorang artis terkenal kita, iaitu Aaron Aziz, memberikan pandangan bahawa cara itu sebenarnya cara yang salah dan tak sepatutnya dilakukan sebegitu. Betul, dilakukan sebegitu oleh seseorang. Walau bagaimanapun orang yang lebih tua daripada kita, yang warga emas kita lah harus lebih menghormati mereka. Betul. Dalam hidup ni siapa yang tak buat kesilapan, betul tak John? Dan kita tak bolehlah bandingkan masa kehidupan dia masa dia muda dengan masa kita muda sekarang ni. Sebab zaman yang berbeza. Jadi itulah kita semalam ramai sebenarnya rakyat Malaysia marah. yang saya tengok ramai yang kongsikan dekat media sosial dan sebagainya, tapi apa-apa pun ingat saling menghormati antara satu sama lain, tak kisah tua atau muda. Seterusnya John, kita nak masukkan ke perincian COVID-19. Ini kena update tiap-tiap hari ni John. Yes, ini tiap-tiap hari kita perlu bawakan perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Dan semalam Malaysia mencatatkan 17,405 kes COVID-19 baru dalam tempoh 24 jam yang lepas. Dan ini juga merupakan angka tertinggi pernah direkodkan sejak pandemik itu bermula. Dan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia kini ialah 1,061,476 kes. Dan Selangor masih menjadi penyumbang kes harian tertinggi dengan 7,171 kes. Diikuti Kuala Lumpur 2,880 kes, Kedah 1,112 kes, Sabah 913 kes dan banyak jugalah antara beberapa negeri yang mencatatkan kes yang agak tinggi. Baik, dan juga 143 kes kematian baru dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian meningkat kepada 8,551 kes di Malaysia. Dan untuk perkembangan COVID-19 dekat Sarawak pun. Sarawak merekodkan sebanyak 464 kes positif COVID-19 pada Rabu, sekaligus meningkatkan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak sebanyak 75,211 kes. Sekecitanya semalam tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan. Yang ada hanyalah 3 kluster tamat. 3 kluster tersebut membabitkan 3 buah daerah iaitu Kuching, Miri dan juga Subic. Dan untuk keputusan JPBN Sarawak juga terdapat 4 lokaliti yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, 2 di Bintulu dan masing-masing 1 di Pakan dan juga Kabong. Sementara itu terdapat 6 lokaliti yang telah ditamatkan perintah PKPD membabitkan 3 kawasan di Bintulu, sementara Beluru, Betong dan Bau 1 kawasan. Itu sedikit perincian di Sarawak. Nampaknya ada turun naik, tapi apapun kita still mengharapkan kita dapat mencapai sifar COVID-19. Ya, betul. Jadi dan juga saya nak maklumkan, kita nak kongsikanlah, wawarkan jugalah kepada penduduk di Kuching yang mungkin belum lagi dapatkan vaksinasi ataupun belum lagi mendapatkan temu janji vaksinasi untuk dos yang pertama. Anda digalakkan untuk hadir secara walk-in ke pusat pemberian vaksin Stadium Perpaduan Kuching dan terima suntikan dos pertama anda. Tak kisah warga negara ataupun bukan warga negara, asalkan anda berada di Kuching. Dan saya rasa di Sarawak dah, di seluruh Sarawak membenarkan pengambilan vaksin kaedah secara walk-in. Kalau tak daftar lagi dekat MySejahtera tak apa, suntik dulu, daftar kemudian. Itulah kaedah yang digunakan dekat Sarawak ini dan sangat berkesan. Dan dekat Sarawak pun kadar vaksinasi pun agak tinggi sekarang. Cepat. Lebih 80% yang dah pun menerima dos yang pertama. Jadi kita doakan agar kita boleh mencapai immuniti kelompok secepatnya mungkin. Bukan saja dekat Sarawak tapi di seluruh Malaysia. Baik, jadi itu saja antara perincian yang kami nak kongsikan kepada anda di slot yang ketiga ini. Selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila untuk slot pendidikan dan kita nak tahulah apakah yang akan Cikgu Azila kongsikan pada pagi ini. Saya tengok dekat Facebook dah ramai dah pelajar-pelajar dia dah standby. Tak sabar nak tengok Cikgu Azila. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan saya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi setia bersama dengan Sejahtera Asia lah. Jessica pun dah meninggalkan saya, tinggal saya seorang dekat sini. Tapi tak apa, sebab sekarang ni kita akan terus masuk ke slot pendidikan dengan cikgu kegemaran kita, cikgu di Sejahtera Asia. Ramai dah pelajar-pelajar cikgu ini dah menunggu dekat Facebook. Jadi kita ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Cikgu Azila. Selamat pagi. Apa khabar cikgu? Bagus. Baik. Sihat? Alhamdulillah, sehat. Jadi hari itu apa yang nak dibelajar ataupun nak dikongsikan? Yang nak dikongsikan pada hari ini di kesambungan daripada apa kita belajar pada last episode, iaitu last episode kita belajar hari Selasa. Macam mana nak bahagi dengan nombor besar. Nombor besar kalau bahagi 3, kita ingat sifir 3. Kalau bahagi dengan 2, kita buat sifir 2. Tetapi kalau bahagi 21 for example kalau bahagi 21, takkan kita nak buat sifir 21 kita tak hafal sifir 21. John hafal tak sifir 21? Tidak. Saya pun tak hafal sifir 21. Jadi hari itu saya ada bawa masa hari itu dengan gas. Iaitu kita guna caranya seperti kita buat pecahan fraction 4, 6 to 3 over 21. Kita buat dia macam ni. Ini adalah 4,623 bahagi 21. So kita buat seperti fraction dan kita akan simplify, kita permudahkan. Itu yang kita belajar pada hari Selasa yang lepas. Hari ini, apa kita nak belajar? Saya nak ajar adik-adik cara untuk buat seperti yang adik-adik suka buat. Iaitu mereka suka buat sifir dekat tepi. Dekat tepi kertas tu dia akan buat sifir 21. Tapi apa kata kita belajar cara buat sifir itu dengan betul. Dengan betul, dengan lebih selamat. Unless dia orang akan buat macam ni, John 21, dia akan dah tambah 2. Saya dulu pun macam tu, cikgu. Lepas tu dia tambah. Takut dulu kita buat macam tu dulu. Saya pun buat macam tu. Kami macam tu juga mana. Zaman dahulu kala lah kan. Jadi sekarang zaman moden memerlukan penyelesaian moden juga. Ini 21 masih senang. Saya ajar macam ni. Kalau nak buat sifir 21, dah bersedia tak ni yang di rumah ni? Saya tengok tadi Fakri dah ready, Hidayat, siapa lagi nama tadi dah? Haziq. Jom. Nak buat sifir 21. Tukar warna dulu. Kita buat garis dekat sini. Kita gariskan yang ni. Anggap je lah garisan saya ni lurus. So, dekat sini, garisan ini kita buatkan sifir 2. Dekat sini awak buat sifir 1. So, lebih senang instead of awak tambah semua sekaligus. Now, sifir 2 apa? 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu lagi sambung 12, 14, 16, 18, 20. Tulisan saya pun makin kecil dekat bawah. Lepas tu kita buat pula sifir yang seterusnya, iaitu sifir yang sebelah ni. Sifir 1 senanglah. Dia macam kiraan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang dekat sini dia ada ni je. Artinya sifir 21 darab 1, 21. Darab 2, 42. Darab 3 ni. Darab 4 ini. Darab 5, darab 6, darab 7, darab 8, darab 9. Tapi kalau darab 10 ini, dia kena buat sikit lah. Kosong ini stay. Sekejap, letak sini dulu. 1 ini tambah dengan digit yang belakang ni. 1 plus 0 is 1. 2 letak sini. Jadi kita tahu bahawa kalau darab 10 dia akan jadi 210. Jadi ini akan berguna kalau adik-adik nak menjawab soalan begini. 4, 2, 6, 3 divide dengan 21. Kita dah tak gusar dan gelisah lagi dah kalau melihatkan bahagi boleh 21. cepat. Boleh refer kepada dekat sini, kepada sifir yang dah kita buat. Belajar tak? Dapat dah belajar dah sesuatu jawapan, instant dia tahu jawapan dah. Kita boleh. Saya tahulah betul lah. Rasanya betul lah. Rasanya betul. Kalau dah nampak ni kan, ini pun dah nampak. So kita boleh buat dah. Ini 42. Kita tahu ada 42. Kan nampak dah? 42. So ini adalah 21 darab apa? 1, 2. Letak 2 dekat sini. This one 6. Kita bawa ke bawah 6. 6 tak adalah tak sampai 21 kan? So ini 0. Bila ini 0, ini pun 0. Now 6 minus 0 is 6. 3 ini kita bawa ke bawah 63. Ada tak 63? Ada. Ada. 3. Yang ketiga ni Jadi ini 63.
Kan lebih senang buat macam ni. Selamat. Cepat, mula kejar. Dia cepat dan dia selamat lah. Selamat maksud saya yang ni kita kurang sikit ke Kesalahan, kesilapan. Jadi ialah mengurangkan daripada salin 1-1, 21, 42, 63 macam style kita dulu-dulu selalu buat silap. Kadang-kadang kawan seorang ni 7 darab 21 105. Tiba-tiba kita 21 darab 5. Ada yang dapat 105. Kawan sebelah dapat 107. Kawan seorang dapat 106. Sebab salah kira kan. Susah. Okey, jadi cikgu kita akan berehat sebentar. Okey, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kembali lagi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Baik, tadi Cikgu Azila dah pun kongsikan ataupun dah pun ajar mengenai sifar 21. Ya, 21. Sekarang ni pula apa Cikgu? Okey. Kalau sekarang ni dia lebih besar kita bagi tadi 21 senang sangat. Yang ni dia complicated sikit. Saya tahu ramai yang akan tertanya, cikgu ni senang sangat boleh tak kalau macam mana buat yang lebih susah, yang besar lagi. Sebab ini menjadi kebimbangan sekarang ini, terutamanya ibu-ibu yang dekat rumah dia yang jadi cikgu dekat rumah kan. Mak-mak jadi cikgu dekat rumah kan. Jadi kita harap apa yang kita buat ini membantu ramai ibu-ibu daripada selama ini selalu menjadi harimau dekat rumah. Mana tahu hari ni dah boleh jadi miau-miau sikitlah. Dia taklah kita gaop gila kini tu. Dah ada penyelesaian begini. Okey, now 5 dekat sini kita letakkan sifir 5. Okey, ini 6 ni. Kita letak sifir 6 dekat sini. Okey, 5 kena hafal sifir 5 lah. 5, 10 lagi, 15 lagi, 20 lagi, 25, apa lagi 30, 35 and then 40, 45 dan 50. Ini nombor besar, so banyak sikit kita kena kira kat sini Okey, now sifir 6 pula. Adik-adik yang melihat kita ni, yang menonton kita ni, dah hafal sifir 6 ke tak ni? Ada jawab apa ni? Dah hafal tak sifir 6? Sifir 6 mesti hafal. Artinya semua sifir kena hafal lah. Sifir sangat penting. Mana-mana pun teknik yang saya tunjukkan banyak memerlukan awak mesti dah hafal sifir. Now, 6, 6, selepas 6, 12. Selepas 12, 18. Selepas 18, 24. Hati-hati. Okey. Selepas 24, 30. Selepas 30, 36. Selepas 36, 42. Lagi 48. Lagi 54. Last sekali adalah 60. Okey, kita nampak banyak nombor ni. Nombor begini, dia tak boleh macam tadi tau. Dia tak boleh terus 42, 63. Tak boleh. Jangan kata 56 darab 2016. Jangan. Si logik. Si logik. Nanti orang kata Cikgu Azila bawa ajaran sesat pula dah. Kan? Okay, now. Ini adalah 56 darab 1 memang 56 lah. Okey. Ini yang kita nampakkan ini dan ini. Kena tambah. Okey. 2 ini stay. Okey. 1 tambah dengan sifar ini jadi 1. Ini 1 ini kekal saja. So 112 untuk darab 2. Ini pula 8 ini kekal. Okey. 1 plus 5 kita dapat 6. Ini 1. Okey. Teruskan yang ini pula 4 ini kekal. Okey. 2 tambah dengan sifar ini kosong. So 2 ni kekal. Dia lebih selamat kuranglah kesilapan yang boleh dibuat. Okey, now lagi ni sifar letak di sini. Okey. 3, 5, 8. Okey, 2 ni letak dekat sini. Okey. Mengikuti ya. Okey, now ini pula 6 letak dekat sini. 3, 0, 3. 3 ini sini. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya sampai habis. Sama juga yang sifar 10. Ke 50, 60? Ya. Okay. Sama kalau lah. yang ni sifar letak sini. 6, sifar 6. 5.
5. Kita bagi kerja rumah sikitlah, adik-adik boleh buat sendiri kot, jangan dekat sini. Okey, kerja rumah dekat rumah. Okey, jawab boleh komen dan Cikgu Azila akan tengok betul ataupun tidak. Jadi ini saja antara pengajaran ataupun pelajaran untuk hari itu. Ya. Yang ni dia bukan gunanya untuk buat survey sahaja, banyak kegunaannya terutamanya apabila kita nak menyelesaikan masalah. Contohnya soalannya kata ada 728 biji guli nak dihadiahkan kepada 56 orang pelajar. Semua dapat sama banyak. Okey, bila ada perkataan equal ataupun perkataan sama banyak, itu maksudnya divide, bahagi. So kita akan buat bahagilah 728 bahagi 56. Takkan susah bahagi 56 kan? Saya tak hafal sifir 56 ke Uncle John. Uncle John. Abang John yang hafal tak sifir 56? Tidak hafal. Ya Allah, besar sangat. Kita tak ada. Jadi gunalah teknik ini. Inilah kita akan gunakan. Okey, jadi terima kasih Cikgu Azila atas perkongsian hari ini. Sangat bermanfaat. Tadi makin episod kita makin besar juga nombor yang Cikgu Azila bawa ke Sejahtera Asia. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih kepada para penonton. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS kerana pelbagai lagi program menarik akan menanti anda sepanjang hari ini, dan kita jumpa lagi esok hari di Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding dan Cikgu Azila mengucapkan selamat tinggal and take care. Bye. Bye-bye. Erti perjuangan masa lalu, kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa.